Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa Al-Quran melalui kaedah kata dasar, insya-Allah. Di dalam siri yang lepas ataupun pelajaran yang lepas, kita ada mula memasuki fasa baru di dalam pelajaran kita, iaitu kita mengenal sedikit sebanyak berkenaan dengan kata kerja dan masa. Masa kata kerja, ya. Kata kerja di dalam bahasa Arab ni dia ada masa dia. Masa kata kerja itu dilakukan. Jadi apa yang kita belajar sebelum ni, ia adalah kata kerja yang dikenali sebagai madi, al-madi, ataupun kata kerja yang sudah berlalu. Jadi untuk kita mengubah daripada kata kerja madhi itu kepada kerja mudhari', dia ada satu kaedah yang standard, kecuali untuk wazan nombor 1. Wazan nombor 1 dia agak ada sedikit masalah sebab huruf tengahnya ataupun baris di tengahnya ni agak tidak, boleh dikatakan tidak tidak stabil di tengah ni, ya. Jadi bila diubah kepada fa'il mudhari', dia masih lagi tidak stabil sebagaimana kita terangkan di dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang amat penting sebelum kita belajar mengubah daripada fa'il madhi kepada fa'il mudhari' ini, ya, iaitu tanda-tanda fa'il mudhari'. Macam mana kita mengenali sesuatu kata kerja itu adalah fa'il mudhari'? Baik. Biasanya fa'il mudhari' itu dikenali melalui tanda di depan dia ni, ya. Di depan ni ada tanda di depan ni, ya, iaitu mudhari' ni ya, ini yang saya birukan ini nama dia tanda mudhari', ya. Tanda mudhari'. Jadi melalui tanda mudhari' inilah kita kenal fa'il itu fa'il madhi ataupun fa'il mudhari', mesti dia ada tanda tu. Untuk pengetahuan kita, tanda fa'il mudhari' ini dia standard, dia ada 4 tanda. Tanda utama ataupun tanda yang asas ialah ya lah. Tanda asasnya ialah ya lah, ya. Dan tanda-tanda yang lain kita boleh tengok pada ayat ini, ya. Ayat ini ayat yang kita baca, surah Al-Baqarah ayat 30. Okey, perkataan-perkataan yang saya tandakan ini adalah fa'il mudhari', ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini mengumpulkan semua tanda-tanda atau simbol fa'il mudhari' yang biasanya ada di depan ini. Ini ya ni, ya, ya ni. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, tanda fa'il mudhari' kita boleh simpulkan sebagai yang pertama adalah ya ni, ya. Perkataan yasfiku contohnya, yasfiku. Kenapa kita kata dia tu fa'il mudhari'? Ya, itulah yang tanda mudhari'nya, ya. Yasfiku. Ya tanda mudhari', ya. Lagi tanda mudhari' yufsidu pun tanda mudhari' juga, yufsidu. Ya tanda mudhari', ya. Dia tak semestinya ya, dia boleh jadi yu juga. Ya itu boleh berbagi di depan juga, yufsidu dengan yasfiku. Tanda bagi depan atau bagi atas ni kita akan belajar nanti untuk pelajaran akan datang, insya-Allah. Untuk sementara ni kita kenal dulu tanda dia, iaitu ya. Pertama sekali tanda ya itu yang original, dan juga dia tanda dengan ta, taj'alu. Ta ni nama dia ta mudhari'. Ta di depan, ya, taj'alu. Ini pun ta mudhari'. Ta ni, ya. Perkataannya ialah ja'ala. Ta ini tanda mudhari'. Dan juga ta ni, ini pun ta tanda mudhari'. Ta tanda mudhari'. Di samping itu tanda mudhari' yang lain ialah hamzah. Pastikan hamzah ini a'lamu. Hamzah di awal ni, ini tanda mudhari', ya. Jangan bertukar dengan wazan nombor 2 fa'il madhi tu, tak, bukan. Itu ni a'lamu ini tanda mudhari', ya. Tanda mudhari'. Dan satu lagi tanda mudhari' adalah nun, Nun ini tanda mudhari'. Nuqaddisu.
nusabbihu. Dan nun ini boleh bagi di atas juga, na. Tapi untuk perkataan ini dibaca nu. Kita akan belajar lepas ni bila kita kata na, bila kita kata nu, insya-Allah. Bila tanda mudhari' itu dibariskan depan dan bila tanda mudhari' itu dibariskan di atas. Senang saja, insya-Allah. Lepas ni kita akan belajar. Untuk sementara ni, jadi tanda fi'il mudhari' ada 3. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ta, yang ketiga adalah alif, dan yang keempat adalah nun. Itu tanda mudhari'. Jadi tanda mudhari', fi'il mudhari' itu dikenali melalui tanda-tanda berikut. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ta, yang ketiga adalah nun, dan yang keempat ialah hamzah. Keempat tanda ni adalah tanda fi'il mudhari' bila berada di awal perkataan ataupun di awal kata kerja. Tanda mudhari', ya. Dan ya ini ataupun semua tan, nun dan hamzah ini boleh dia berbagi dia kadang dia boleh jadi ya dan boleh jadi you, ya. Ini jangan risau ini. InsyaAllah kita akan belajar bila kita akan sebut ya dan bila kita akan sebut you. Dia akan ada cara dia. Begitu juga ta ni. Ta ini dia boleh jadi berubah jadi tu depan itu, tu, dan boleh juga jadi ta, ya. Dia ada dua bacaan itu. Bergantung kepada wazan. Begitu juga dengan na, boleh sebut na dan boleh sebut nu. Begitu juga dengan hamzah. Hamzah boleh disebut a dan boleh disebut sebagai u, bergantung kepada wazan. Ini adalah tanda fi'il mudhari'. Jadi kalau untuk kita nak mencepat ingatnya, fi'il mudhari' tanda dia ada 4, iaitu hamzah, nun, atas senang, ya, nun, ya dan ta. Jadi hamzah, nun, ya, ta. Ingat je, a, ni, ta, nama orang, ya. Ingat hamzah, nun, ya, ta itu tanda fi'il mudhari'. Jadi sekali lagi kita tengok ayat yang kita baca tadi tu. Ayatnya adalah taj'alu. Ini a depan ini a adakah, ya. Dia tak terlibat dengan perbuatan ni. Jadi perbuatannya mula daripada perkataan ini. Taj'alu. Jadi ta ni tanda mudhari'. Seterusnya yufsidu, mana tanda fi'il mudhari'nya? Ya, ini tanda fi'il mudhari'. Yasfiku, mana tanda fi'il mudhari'nya? Ya, tanda fi'il mudhari'. Nusabbihu, apa tanda mudhari'nya? Nun. Nusabbihu. Dan nuqaddisu juga nun. A'lamu, tanda mudhari'nya adalah hamzah, dan ta'lamuna, tanda mudhari'nya adalah ta. Sebagaimana kita sebut tadi, ini adalah tanda fi'il mudhari'. Di samping dia menjadi tanda fi'il mudhari', dia juga menjadi satu gambaran kepada kita siapakah pelaku kata kerja mudhari' itu. Dia sebagai indikator ataupun tanda siapa yang memberi gambaran kepada kita siapa pelaku kata kerja itu. Dia bukan tanda pelaku ni, dia hanya beri gambaran sahaja. Ingat tu, insya-Allah. Ramai orang tak faham, dia ingat ke tanda tu menunjukkan pelaku. Tak, ini bukan pelaku. Ini tanda mudhari'. Dia hanya memberi gambaran siapakah pelakunya. Itu dua peranan tu, insya-Allah. Yang pertama sebagai tanda mudhari', yang kedua sebagai gambaran siapa pelaku dia. Sebab dia nak jadi pelaku tak boleh. Dia kena jadi pelaku, dia kena berada selepas perbuatan. Itu kaedah yang kita belajar dalam fi'il madhi yang sebelum ini. Baik. Kalau kita jumpa fi'il mudhari' yang depan dia ada alif, bermaksud pelaku, gambaran pelaku dia ialah saya, ya. Saya. Pelakunya adalah saya. Pelaku perbuatan tu adalah saya ataupun ana. Kalau kita jumpa fi'il mudhari' yang depan dia tu tanda mudhari'nya ialah apa nama ni? Nun, maka gambaran dia punya pelakunya adalah kami. Kami ataupun kita, ya. Nahnu dalam bahasa Arab panggil. Nahnu. Kami ataupun kita. Kalau tanda mudhari'nya ya, dia memberi gambaran kepada kita, pelakunya adalah third person dalam bahasa Inggeris panggil. Orang ketiga. Mereka, dia, jadi dia, mereka, macam tu. Tanda ya di depan tu. Bila dia, bila mereka tu nanti kemudian, insya-Allah. Dan kalau tanda fi'il mudhari' itu ta, maka dia memberi gambaran kepada kita bahawa pelaku dia tu, pelakunya adalah orang yang
orang yang second person, yang ni third person, mereka dan dia. Yang ni second person, awak, awak, mereka, kamu, dan dia digunakan untuk dia perempuan, boleh juga ta tu dia guna untuk dia perempuan, tapi tak apa, kemudian kita belajar insya-Allah. Ambil yang ni dulu, awak dan kamu dulu. Jadi kesimpulan je sekali lagi insya-Allah, kalau tanda mudhareknya alif, hamzah, maknanya dia di samping tanda mudharek, dia juga gambaran bahawa pelaku perbuatan mudharek itu adalah saya, gambaran. Nun tanda mudharek dan juga gambaran kepada pelakunya adalah kami. Ya tanda mudharek dan gambaran bahawa pelakunya adalah mereka, third person, dia. Dan ta adalah untuk second person, awak. Jadi gabungan anaita, anita, hamzah, nun, ya, ta ini adalah tanda mudharek, tanda mudharek. Jangan silap tu, itu bukan pelaku, itu tanda mudharek. Sebab nak jadi pelaku, dia kena duduk belakang selepas perbuatan, sebagaimana kita belajar dalam fi'il madhi yang sebelum ini. Jadi itulah pelajaran kita hari ini insya-Allah. Jadi ambillah petuan insya-Allah daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 30 ini. Tanda-tanda mudharek semuanya berkumpul di dalam ayat ini insya-Allah, iaitu hamzah yang memberi maksud saya. Jadi perbuatan ini maksudnya pelakunya adalah saya, sebab tanda mudhareknya adalah hamzah. Itu tanda dia. Sebab itulah terjemahkan bahawa lalu dia berkata, sesungguhnya aku tahu. Sebab terjemahnya aku tahu, mana akunya, aku ni adalah indikator, dia adalah hamzah ini, menunjukkan dia tu aku yang melakukannya. Kemudian kita akan belajar benda ni insya-Allah. Saya sentuh sikit saja. Lepas ni kita akan belajar. Dan nun ini adalah indikator bahawa pelaku bagi perbuatan ni adalah kami. Dan nun ini adalah kami. Ya ni menunjukkan bahawa pelaku bagi perbuatan ni adalah, gambarannya adalah dia. Ta, awak. Itu adalah asas simbol fi'il mudharek. Jadi sebagaimana kita ulang kaji balik insya-Allah apa yang kita belajar dalam pelajaran yang lepas, daripada fi'il madhi diubah pada fi'il mudharek, fa'ala menjadi yaf'alu contohnya, maka diubah dengan cara menambahkan tanda fi'il mudharek di awalnya, iaitu ya. Dan kita tambah lagi beberapa tanda lain, iaitu hamzah af'alu, ta taf'alu, nun naf'alu. Jadi macam itulah. Jadi kita ingat tu, ya itu ialah tanda original untuk fi'il mudharek, dan boleh berubah menjadi alif, af'alu, ta, taf'alu, nun, naf'alu, tapi dengan pelaku yang berbeza. Dan alif, nun, ya, ta, anita ini dia adalah simbol fi'il mudharek. Di samping itu dia juga sebagai indikator untuk kita menentukan siapa pelakunya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.